Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Okay, kepada semua kelas Pak STEM. Okay, terima kasih. Setakat ni kita ada 20. Okay, yang baru masuk, jangan lupa isi kehadiran. Nisha baru masuk. Okay, isi kehadiran. Okay, yang lain boleh dengar suara cikgu dengan jelas tak? Jelas, clear. Jelas dan clear. Apa dia, Sazwan? Ya tu apa? Azmi Sofia, okay, dah isi kehadiran. Clear. Okay. Okey, kita akan mula hari ini. Ini bahagian kedua. Bahagian kedua, cikgu cadang ataupun cikgu target kita boleh habiskan untuk bahagian kedua ni untuk hukum gas. Okey, dah habis tajuk bab 4, kita boleh pergi kepada latihan dalam modul lah. Kita perbincangan latihan dalam modul. Okey, perbincangan latihan dalam modul. Okey, sekarang kita rujuk. Okey, minggu lepas kita dah pergi sebenarnya hukum gas yang pertama, hukum cas. Okey, kita lihat sikit. Okey, yang mana? Okey, hukum cas. Okey, dia melihat hukum Boy. Okey, minggu ni baru hukum cas. Okey, hukum Boy, P dengan V. P ni pressure, V ni volume. Okey, P pressure, V volume. Okey, sebenarnya ni adalah formula bagi hukum gas. Kita bentukkan segitiga PVT. Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Untuk ingat, senang nak ingat formula. Pertama, kedua, ketiga, turutan dia hukum Boy, hukum Charles. Okey, lepas tu hukum Gay-Lussac. Okey, jadi 1, 2, 3. Formula dia, kalau pergi hukum Boy, kita pergi yang atas ni, PV, dua saja. Okey, dua pemalar ataupun dua pemboleh ubah yang kita pergi. P dengan V. T ni dimalakan. Jadi PV, formula dia PV. Okey, jadi sini 1, 2 ni bermaksud sebelum dan selepas. Okey, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada hukum cas. Okey, kalau sebelah sini kita tutup P. Okey, tutup P, jadi formula V bahagi dengan T. V bahagi dengan T. V merujuk kepada volume iaitu isi padu. T merujuk kepada temperature, suhu. Okey, sama juga ni 1, 2 adalah sebelum dan selepas. Okey, dan kita tutup P ni maksudnya P pressure ni pemalar. Okey, tetap. Okey, yang ketiga hukum Gay-Lussac ataupun dulu dikenali sebagai hukum tekanan. Okey, kita tutup V, formula dia P bahagi dengan T. P bahagi dengan T. P merujuk kepada pressure, pressure tu tekanan. T merujuk kepada temperature, suhu. Okey, jadi sangat senang. Okey, dibentukkan segitiga untuk kita mudah nak ingat formula dalam hukum gas yang mana kita ada 3 hukum gas. Okey, boleh kelas? Boleh? Cubaan suara, okey. Okey. Okey, jadi kita pergi, boleh rujuk buku teks. Buku teks hukum cas merujuk iaitu 156. Muka surat 156. 156 hukum cas menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus. Isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap. Okey, dia kata sini berjisim tetap maksudnya tidak berubah. Okey, jisim tetap pada tekanan malar. Okey, jadi jisim tetap tekanan malar sama juga tidak berubah, tekanan yang sama. Okey, jadi dekat hukum cas ni kita lihat dua benda saja iaitu V isi padu, T merujuk kepada temperature iaitu suhu. Okey, berkadar terus. Kalau berkadar songsang jadi 1/T kalau berkadar songsang. Tapi dekat sini V berkadar terus dengan T. Jadi kalau graf kita tukar kepada graf, jadi kita ada satu pemalar K. Okey, satu pemalar K.
Kalau graf garis lurus, K ni merujuk kepada kecurunan graf. Okey, jadi K ni adalah suatu pemalar. Jadi K merujuk kepada suatu pemalar. T kita ubah ke sebelah kiri. Kalau bila kita ubah sebelah kiri, K darab dengan T. Bila T pergi sebelah kiri, jadi V bahagi dengan T. Inilah formula bagi hukum Charles. Okey, V bahagi dengan T. Jadi dekat sini dia buat misalan, katakan suatu gas mengalami perubahan isi padu dan suhu daripada keadaan 1 kepada keadaan 2. Okey, kita ada dua keadaan. Masuk keadaan 1 ni sebelum, keadaan 2 ni selepas. Before, after. Sebelum, selepas. Awal, akhir. Jadi kita ada dua keadaan. Bila ada dua keadaan, okay, formula yang sama, V bahagi dengan T. Okay, V bahagi dengan T, jadi sebelum kita label sebagai 1, selepas kita label sebagai 2. Okay, jadi V bahagi T sama dengan V bahagi T. Okay, jadi ini adalah formula bagi hukum Charles. Okay, kita tengok apa yang terjadi sebelum dan selepas. Okay, yang mana yang melibatkan isi padu dan tekanan. Isi padu dan tekanan. Okay. Rajah 4.30 yang dekat bawah ni, rajah ni menunjukkan suatu gas berjisim tetap. Okay, gas ni berjisim tetap. Maksudnya jumlah kandungan gas di dalam tu, jumlah molekul jisim dia tetap. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Kalau ada kebocoran berlaku, mungkin berlaku pengurangan. Jadi dekat sini dia termampat dan tertutup. Okay, tertutup. Okay, menunjukkan suatu gas berjisim tetap dipanaskan. Okay, pada tekanan malar. Okay, pada tekanan malar. Okay, dipanaskan. Okay, dipanaskan pada tekanan malar. Apabila suhu gas dinaikkan, okay, suhu gas dinaikkan, tenaga kinetik purata. Okay, tengok sini istilah yang digunakan, tenaga kinetik purata. Okay, tenaga kinetik purata molekul bertambah. Okay, tenaga kinetik dekat sini ada yang maksudnya tak sama tenaga kinetik, tetapi dekat sini diambil secara purata. Jadi secara puratanya adalah bertambah, iaitu molekul-molekul bergerak dengan laju yang tinggi. Okey, bila dipanaskan, okey, bila satu bekas yang tertutup ni dipanaskan, okey, tenaga kinetik. Ingat tenaga kinetik pergerakan pergerakan molekul-molekul ni dia ada laju, jadi laju dia semakin bertambah. Okey. Untuk mengekalkan tekanan gas yang malar, isi padu gas itu akan bertambah. Okay, isi padu gas itu akan bertambah supaya kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas tidak berubah. Okay, jadi dekat sini bila dia panaskan, okay, dia panaskan, jadi untuk mengekalkan tekanan yang ada, okay, mengekalkan tekanan yang ada, jadi volume isi padu bertambah. Tengok contohnya bekas ni bentuk silinder. Okey, bentuk silinder. Ini isi padu. Isi padu kalau silinder pi r kuasa 2 darab dengan T. Okey, yang ini T. Okey, pi r kuasa 2 tu merujuk kepada keratan rentas bulatan. Okey, bulatan, jadi pi r kuasa 2 darab dengan T. Iaitu kita nak cari isi padu bagi silinder. Okay, kita lihat selepas dipanaskan, suhu dinaikkan suhu dinaikkan, dipanaskan. Okey, isi padu bertambah. Apa yang bertambah adalah T, tinggi ni. Okey, semakin bertambah. Jadi dekat sini, okey, merujuk kepada V volume dan tekanan. Temperature, volume isi padu, T ni merujuk kepada temperature. Volume bertambah, bila temperature naik, volume pun bertambah. Okey, boleh setakat ni. Cuma, okey, ni sebenarnya takrifan dia ataupun huraian apa yang terjadi dekat sini. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Okey, menunjukkan suatu gas berjisim tetap, jisim tetap. Maksudnya jumlah molekul ni dia tidak berubah jumlah yang sama. Okey, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Okey, selepas tu suhu gas dinaikkan. Okey, dipanaskan. Okey, bila suhu gas dinaikkan,
sifat molekul gas ni bila dikenakan suhu, maksudnya dikenakan suhu yang semakin tinggi, tenaga kinetik bagi setiap molekul ni dia semakin bertambah. Kinetik ni melibatkan pergerakan halaju. Okey, semakin bertambah. Jadi dia makin bertambah. Okey, bila bertambah, okey, molekul bergerak dengan halaju yang tinggi. Ingat formula bagi tekanan kinetik E. E sama dengan 1/2 mv kuasa 2. V itu merujuk kepada velocity. Okey, velocity. Velocity itu adalah halaju. Okey, jadi bila tenaga kinetik bertambah, okey, jadi suhu halaju pun semakin bertambah. Untuk mengekalkan, jadi dekat sini, okey, jadi untuk mengekalkan tekanan yang malar, okey, untuk mengekalkan tekanan gas yang malar, isi padu gas itu akan bertambah. Okey, supaya kadar pelanggaran molekul gas bekas tidak berubah. Kadar pelanggaran. Okey, kadar pelanggaran molekul. Molekul ni bila bergerak dia langgar ni dinding. Okey, dia langgar dinding. Jadi kadar pelanggar molekul gas dengan dinding bekas tidak berubah. Okey, yang berubah adalah isi padu. Okey, tengok sini tinggi dia. Okey, selepas suhu dinaikkan, tinggi bagi bekas ni semakin bertambah. Okey, jadi dekat sini ini adalah relate dia, formula dia V bahagi dengan T, isi padu bahagi dengan suhu. Isi padu dengan suhu. Okey, jadi suhu ni nanti kita akan tengok dalam pengiraan suhu kita tak guna darjah Celsius, kita guna Kelvin. Okey, suhu kita guna Kelvin. Okey, boleh setakat ni? Kita nak pergi kepada contoh. Okey, kita nak pergi kepada contoh. Boleh kelas, ada soalan setakat ni? Sebelum kita pergi kepada contoh. Okey, boleh Nisha. Nisha dah isi ke kehadiran Nisha? Sekejap nak tengok Nisha punya dah isi ke belum. Okey, Nisha dah. Dah. Okey, Nisha dah isi. Atiratu Syifa dah isi. Poja pun dah isi. Okey, kehadiran hari ini setakat sekarang adalah 23 orang. Okey, 23 orang dah isi kehadiran. Okey, jadi kita pergi kepada contoh. Hukum gas ni dia tak susah pun, senang. Cuma kena ingat unit yang kita guna. Okey, unit SI yang kita guna. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama bagi hukum Charles. Okey, satu gelembung udara mempunyai isi padu. Okey, ini adalah isi padu. Okey, isi padu 1.2 cm padu. Okey, isi padu 1.2 cm kuasa 3 ni kita panggil 1.2 cm padu. Okey, 1 meter padu pada suhu 27 darjah Celsius. Okey, berapakah isi padu gelembung udara itu jika suhunya meningkat? Kita ada sebelum dan kita ada selepas. Okey, meningkat kepada 47 darjah Celsius. Jadi dekat sini maklumat kita senaraikan maklumat yang ada, kita label 1 dengan 2 ni sebelum dan selepas. Yang pertama volume. Okey, 1.2 cm padu. 1.2 cm padu. Okey, ini adalah sebelum. Selepas tak ada. Sebab apa? Sebab ini yang kita nak cari. Berapakah isi padu gelembung udara? Maksudnya selepas. Jadi dia ini kita akan cari sekejap lagi. V2. Okey. Kemudian temperature 1. Suhu dia kata 27. Tengok sini ini kena hati-hati. Untuk hukum gas, temperature kita guna Kelvin. K ni adalah Kelvin. Okey, jadi untuk tukar kepada Kelvin, kita tambah 273. Yang ini kena ingat. 273 ni sebenarnya adalah nilai yang tetap. Kenapa? 0 darjah Celsius, takat beku. 0 darjah Celsius bersamaan dengan 273 Kelvin. Okey, 273 Kelvin. Jadi kalau 20 darjah Celsius, kita kena tambah dengan 273. Jadi kita tambah dengan 273, sebenarnya suhu 27 darjah Celsius ni bersamaan dengan 300
Kelvin. Okey, 300 Kelvin. Okey, bagi suhu 47 sama juga, kalau kita nak tukar kepada Kelvin, kita kena tambah 273. Okey, nilai 273 ni adalah tetap. Okey, memang kena ingat. Okey, nak tukar kepada Kelvin tambah 273, tambah 273. Okey, jadi 47 darjah Celsius ni bersamaan dengan 320 Kelvin. Okey, jadi kita ada suhu dalam bentuk Kelvin. Kita dah tukar siap-siap. Okey, jadi tekanan gas mala bagi hukum Charles adalah digunakan V bahagi dengan T sebelum, selepas ataupun awal, akhir. Awal, akhir. Okey, jadi sekarang kita isi maklumat. Okey, dekat sini. Mungkin ada yang tanya. Okey, unit SI yang sebelum ini, okay, kita dah ni, unit SI. Bagi isi padu. Okey, isi padu, unit SI dia guna meter padu. Tapi dalam soalan ni guna sentimeter padu. Perlu ke tukar kepada meter padu? Okey, jawapan dia, kalau soalan objektif, tengok jawapan dia. Kalau soalan dia bagi sentimeter padu, jawapan dia bagi meter padu. Sebelum kita isi dalam ni, kena tukar dulu kepada meter padu. Okay, kalau soalan objektif, jawapan dia dalam meter padu, kita kena tukar siap-siap. Dekat sini ni kena tukar kepada meter padu. Okay, kena tukar kepada meter padu. Okay, tetapi kalau dalam soalan objektif tu, jawapan dia dalam sentimeter padu, jadi kita boleh terus guna sentimeter padu dekat sini. Okay, jadi soalan ni sebab dia tak tukar pun kepada meter padu, jadi jawapan dia dapat pun sentimeter padu juga. Kalau dia tukar pada meter padu, jawapan dia pun akan jadi meter padu. Boleh tak nak tukar? Boleh, tak ada masalah. Sebab unit SI pun sebenarnya meter padu. Cuma unit lain yang kita boleh gunakan milimeter padu, sentimeter padu ataupun mililiter. Okay, ini 3 unit yang lain. Okay, jadi kita balik kepada soalan contoh. Jadi kita isi saja V, volume, iaitu isi padu 1.2. Okay, bahagi dengan T, temperature, kita dah tukar siap-siap 300. V2 ni kita nak cari, iaitu merujuk kepada isi padu akhir udara. Okay, jadi bahagi dengan T, temperature yang kedua, suhu yang kedua 320. Kalau kita tak tukar, kita masukkan 27 dan 47. 1 darjah Celsius, bukan, 0 darjah Celsius bersamaan dengan 273. 0 darjah Celsius bersamaan dengan 273. Okey, 0 darjah Celsius bersamaan dengan 273. Okey, jadi kita bahagi. Dekat sini dia kata nak cari V2. Jadi 1.2 bahagi dengan 300. Yang nilai 320 ni bahagikan dekat sini. Bila pindah ke sebelah sana jadi darab. Sebab tu dia darab 320. Jadi darab bahagi, kita akan dapat 1.28 cm padu. Okay, unit ni penting. Macam mana kita nak tentukan unit ini? Kita tengok. Kalau kita guna dekat sini 1.2 ni cm padu, jawapan dia pun kita akan dapat cm padu. Tapi kalau nilai dekat sini kita guna meter padu, jawapan pun adalah meter padu. Okay, meter padu. Jadi kita dapat 1.28. Okay, 1.28 cm padu. Okay, ada soalan setakat ini? Ada soalan tak? Okey. Boleh cikgu. Okey, boleh, cantik. Okey, sekarang pergi kepada modul. Okey, pergi kepada modul. Okey, kepada modul. Okey. Kita pergi kepada modul dekat sini. Muka surat 11 Modul muka surat 11. Sini ada takrifan, okey, berkaitan dengan hukum Charles. Okey, apabila suhu meningkat, tenaga kinetik molekul meningkat. Molekul bergerak dengan laju yang lebih tinggi. Untuk mengekalkan tekanan gas mala, isi padu gas bertambah supaya kadar pelanggaran antara molekul dan linear bekas adalah tetap. Okey, diambil daripada buku teks. Okey, ini adalah contoh ataupun graf. Okey, ini isi padu dengan suhu, dan suhu dia guna darjah Celsius, darjah Celsius. Jadi kita akan dapat suhu macam ni.
Tetapi kalau kita guna Kelvin ni kan, T ni temperature, K ni Kelvin. T ni temperature, okay, T ni temperature, C ni darjah Celsius. Kalau kita tukar kepada Kelvin, kita akan dapat graf garis lurus yang melalui titik asalan kosong-kosong dekat tengah ni. Jadi ini kita boleh bagi tahu V berkadar terus dengan T. V berkadar terus dengan T. Okay, dekat sini T adalah dalam Kelvin. 0 darjah Celsius tambah dengan 273. Jadi T kita guna Kelvin. Okey, ini pun sama dalam buku teks. Okey, sekarang cikgu nak semua cuba cari jawapan, cuba jawab soalan ni. Okey, semua cuba kira. Cikgu nak jawapan. Sebuah bekas tertutup mengandungi 100 cm padu gas pada suhu 50 darjah Celsius. Bekas itu disejukkan supaya isi padu berkurang menjadi 50 cm padu. Cari suhu yang baru. Cari suhu yang baru. Jadi dekat sini kita nak T2. Kita nak T2. Okey. Jadi dekat sini, okey, sebab kita hanya nak T saja, tukarkan, okey, cuba tukar sentimeter padu ni kepada meter padu. Okey, sentimeter padu kepada meter padu. Tukar 100 cm tu kepada meter padu. Okey, semua cuba buat dulu. Macam mana nak tukar? Ada yang nak bertanya, macam mana nak tukar cikgu 100 cm? Tak ada kan? Tak ada, teruskan. Cuba buat. Cuba buat. Soalan dalam modul. Okey. Ini setiap kali. Jadi kita ada maklumat, iaitu yang pertama isi padu V. Okay, V bersamaan dengan 100 cm. Okay, 100 cm kuasa 3. Okay, cm kuasa 3. Jadi kita kena tukar dulu. Okay, kepada yang ni adalah V1. Okay, V1. V1. Okey, selepas tu pada suhu, cari suhu yang baru. Okey, jadi kita ada V2. Okey, kita ada V2. V2 yang mana 50. 50. Tukar kepada meter padu. Okey, tukar kepada meter padu. Okey, contohnya macam mana kita nak tukar kepada meter padu? 100 cm bersamaan dengan 1 meter. Kita bahagi dengan 100. 100 bahagi dengan 100 kita akan dapat 1 meter. Tetapi sini cm kuasa 3. Kita tak boleh tukar macam tu saja. Okey. Siapa yang dah dapat jawapan bagi tahu, boleh bagi tahu buka mic ataupun tulis pada ruangan chatting. Okey. Okey, maklumat seterusnya suhu. Suhu V. Okey, V1. Suhu temperature. Okey, temperature 1 sama dengan kecil lah pula. Okey, 50. Okey, 50 Celsius, darjah Celsius. Kosong. Okey, boleh. Okey, tukar kepada Kelvin.
Jadi nak tukar kepada Kelvin, kita tambah 273. Nanti kita dapat dalam Kelvin. Lepas tu T2 itu yang kita nak cari. Sekarang semua kena cari T2. T2. Siapa yang dah dapat jawapan? T2. Suhu akhir. Jadi formula. Cikgu. Ya. Kena guna yang formula tadi tu, cikgu. V per T sama dengan K. V per T sama dengan K. Daripada yang formula tu kena cari T tu kan, cikgu. Betul. Formula ni merujuk kepada ini. V1 bagi T. Ni formula yang kita gunakan. Okey. Okey. Satu. Okey, boleh tukar tak kepada meter padu? Okay, ni boleh tukar tak? Ni formula yang kita guna. Cikgu guna slash ni adalah bahagi, bahagi. Slash tu adalah merujuk kepada bahagi. Okey. Jadi dekat sini kena tambah dulu. 50 tambah dengan 273. 50 tambah dengan 273. Okey, 323 Kelvin. Meter yang atas ni V1 dengan V2 dapat tak? V1 1 V2 salah tu. Okey. Bagi perhatian dulu Cikgu rasa mungkin sebab kita belum pernah kot. Belum pernah kita tukar. Okey, contoh ni 100 cm. Nak tukar kepada meter. Okey, tukar kepada meter. Kalau nak tukar kepada meter, kita bahagi dengan 100 saja. Jadi 100 bahagi dengan 100, kita akan dapat 1 meter. Betul? 100 cm. Nak tukar kepada meter, 100 cm bersamaan dengan 1 meter. 1. Okey. 100 cm nak tukar kepada meter jadi 1 meter. Okey. Kalau 100 cm kuasa 2. 100 cm kuasa 2. Ni sebenarnya dia ada kaitan, kaitan dengan indeks yang kita belajar, matematik yang kita belajar dulu. Okey, sama dengan nak tukar kepada meter. Okey, meter square, meter persegi. Meter kuasa 2 kita panggil meter persegi. Meter kuasa 2. Meter kuasa 2. Untuk yang ini, untuk yang ini kita kena bahagi 100 bahagi dengan 100 darab dengan 100. 2 kali. Sebab sentimeter kuasa 2. Cikgu nak terangkan macam ni Sekejap. Cikgu cuba cikgu lukis dulu. Lukis. Cikgu lukis. Contohnya. Okey. Contohnya macam ni. Kita ada satu kuboid. Satu kuboid. Okey. Lepas tu kita nak cari
Bila cm kuasa 2 ni sebenarnya luas. Cm kuasa 2 ni luas. Panjang darat lebar. Okey, 100 meter. 100 cm. Okey, panjang dengan lebar. Kalau kita nak cari luas, panjang darat dengan lebar. 100 darat 100. Kalau kita nak jawapan dalam meter, kalau dalam cm, 100 darat 10 darat 10 lah. 10 darat 10, 100 kan? 10 darat 10 kita akan dapat luas bagi kuboid ni, okay, adalah 100 cm persegi. Inilah kita akan dapat macam ni. Okay. Tapi kalau kita nak dalam meter, kita tak boleh darab dulu baru bahagi. Kita kena tukar dulu. Okay. Kena tukar dulu ini kepada meter. Okay. Macam mana nak tukar? Kita kena bahagi 100 setiap satu. Bahagi dengan 100. Okay. Lepas tu bahagi dengan 100. Bila kita bahagi 100, kita akan dapat 0.1 meter. Sama juga yang ni. 0.1 meter. Okey, 0.1 meter. Okey, jadi kita bahagi 100, bahagi dengan 100. Kedua-dua ni. Sebab tu dekat sini, kalau kita sentimeter persegi, kita nak tukar kepada meter persegi, kita kena bahagi 2 kali 100. Sebab apa? Dekat sinilah. Ni 100 yang pertama, yang ni 100 yang kedua. Sebab tu dia ada 2. Okey, sebab tu dia ada 2. Boleh faham tak, kelas? Cikgu nak cuba sampaikan ni. Ni cm kuasa 2 ni persegi. Kita takrifkan sebagai luas. Panjang, darab dengan lebar. Soalan ni adalah sentimeter padu. Maksudnya 3 kali dia darab. 3 kali. So, kalau kita lukis 3D model. Okey, tak ada. Ya, cikgu cuba nak lukis. Ni ada. Okey. Contoh kita ada. Okey, kita ada cube. Okey, kita ada cube. Jadi dekat sini kita ada 3 lah. Yang ini tinggi. Okey. Okey, tinggi, lebar, panjang. Kalau kita nak cari isi padu, kita akan darab 1, 2, 3. Panjang, darat lebar, darat tinggi. Tengok. Kalau kita nak tukar kepada meter, setiap satu kita kena bahagi dengan 100, bahagi dengan 100, bagi 100. Ada berapa 100 dekat sini? 3, betul? Betul, kelas? Okey. 3 100. Jadi, untuk yang ini, kalau kita nak tukar kepada meter padu, kita kena bahagi 100 tu 3 kali. Okey, kalau ini 2 kali. Kalau nak tukar sentimeter padu. Okey, tukar ni. Wah, complicated. Okey, kepada meter padu. Okey, jadi kita kena buat 100 Okey, kita kena 100 bahagi bawah dia ni 100 darat 100 darat 100 sebab 3 kali. Okey, 3 kali. Jadi untuk ini kena bahagi dengan 100 bawah dia 3 kali. Bersamaan dengan 10,000 100,000 1, 2, 3 1 juta. 100 bahagi dengan 1 juta. Okey, tukar dulu. 100 bahagi dengan 1 juta. Ada 3. Nanti kita akan dapat macam ni. Untuk yang ni pula 0.0000 tambah 01 lagi 5. Baru kita boleh masuk nilai. Okey.
Dalam contoh tadi dia tak tukar sebab kita nak cari isi padu dan isi padu kita terus dapat. Okey, kita tukar temperature. Yang dekat sini, okey, yang dekat sini, okey, yang dekat sini temperature kita tukar, isi padu pun kita tukar. Temperature suhu, isi padu pun kita tukar. Okey. Cuba kira ada dapat berapa jawapan dia? Cuba kira kelas. Kita nak pergi kepada hukum yang ketiga pula ni. Kalau dalam kelas senang sikit cikgu nak tunjuk. Yang ni mungkin ada yang ramai tak faham lah. Okay. Nanti cikgu cuba dah dalam kelas cikgu cuba tunjuk. Dia guna whiteboard ni berasa selesa sedikit ni. Dekat sini susah sikit. Okay. Dapat berapa jawapan? Siapa yang dah dapat jawapan? Cuba. Cuba kira. Berapa dapat? 40.375. Darjah Celsius? Kurang tepat lagi jawapan dia. 0.01 bahagi dengan temperature T1 323. Okey, pada masa sama cikgu tulis dekat ni. V2 adalah 0.0000. Ada 40 405 bahagi dengan T2. Itu yang kita nak cari. Wah, hebat. Okey, T2. Okey. Okey, jadi kita nak cari T2. Kita nak cari T2. Okey, jadi T2 bersamaan dengan (0.00005) bahagi dengan 0 ni pergi sana. Okey, darab dengan 323 bahagi dengan 0.001. Okey, kira macam tu baru dapat nilai. 161.5 di sini. 161.5 itu dalam apa jawapan dia tu? Okey. Ingat T2 sama juga. T2 nanti kita akan dapat Okey, dapat tadi berapa? 161.5 kan? Itu sebenarnya kita dapat tu okey, dalam darjah Celsius. Tukar kepada Kelvin. Tukar dalam bentuk Kelvin. Tukar bentuk Kelvin. Tolak dengan 273. Dapat berapa? Apa dia?
161 tu adalah 161 tu sebenarnya adalah darjah Celsius sebenarnya suhu akhir jawapan nanti kita akan dapat suhu tambah dengan 273. Dia sebenarnya macam ni. Baru kita akan dapat jawapan akhir. Okey, jadi kita dapat 161. Okey, 161 kita kena tolak dengan 273. Jadi 161 tolak dengan 273 baru kita dapat jawapan. Jawapan dia adalah 111.5 Kelvin. Okey. Boleh dapat tak? Kenapa tolak? Okey, tengok jawapan tadi 161. Cikgu ambil yang dekat sini. T2 ni. Okey, cikgu ambil ini. Daripada sini T2 suhu kena tambah 273. T1 kita tambah 50 tambah 273 baru kita dapat Kelvin. Jadi sama juga yang T2 kena tambah dengan 273. Jadi T2 kita dapat 161. Yang kita pengiraan ni kita dapat cikgu nak copy ni. T2 ni kita dapat ni macam ni. Jadi suhu suhu sebenar adalah 161. Ni tambahkan, pergi sana jadi tolak. Pergi sana jadi tolak. Jadi suhu susah sikit bila guna type ni macam-macam. Suhu sama dengan suhu sama dengan 161.5 tolak dengan 273. Sebab kita nak dapat suhu dalam Kelvin. Baru kita boleh dapat negatif. Sebab kita tolak nombor yang banyak, negatif 111.5 Kelvin. Boleh Syahira? Kenapa kita tolak? Untuk pengiraan untuk pengiraan bagi hukum Charles ni, untuk pengiraan memang kita kena tukar kepada Kelvin. Kena tukar kepada Kelvin. Sama juga jawapan, kita kena tolak, dia terbalik pula. Kita kena tolak. Kita kena tolak. Kita kena tolak. Baru kita dapat jawapan juga dalam Kelvin. Kalau kita tak tolak, sebenarnya kita dapat dalam darjah Celsius. Dalam darjah Celsius. Boleh? Boleh kelas? Kita nak pergi kepada hukum yang ketiga ni. Hukum yang ketiga, dah tak banyak dah ni. Sikit je lagi. Boleh? Kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, daripada ni, yang pertama kita dah pergi hukum Boyle, yang kedua hukum Charles, yang ketiga hukum tekanan ataupun Gay-Lussac. Iaitu bila kita tutup V, P dengan T. Pressure, tekanan dengan suhu pula. Tekanan dengan suhu. Apakah hubung kait tekanan dengan suhu? Tekanan dengan suhu. Rujuk buku teks muka surat 157. Gambar foto dekat bawah ni menunjukkan tekanan udara di dalam tayar sebuah kereta. Pada suatu hari yang panas. Pemandu kereta menyentuh tayar selepas perjalanan dan mendapati tayar itu lebih panas daripada sebelum perjalanan. Gambar rajah 4.7 pula menunjukkan bacaan tolok tekanan pada sebelum dan selepas perjalanan. Tayar kereta ni, kalau kita duduk rumah, kita nak pergi ke KL. Kita mula bergerak. Sebelum kita bergerak, kita ukur tekanan. Tekanan, kita akan dapat satu bacaan. Pascal, kilopascal. Kemudian selepas kita sampai KL, cuba kita ambil balik ukuran. Sebenarnya ukuran selepas perjalanan semakin bertambah. Bila kita bergerak, tayar sebenarnya semakin, suhu dalam tu semakin bertambah. Bila suhu bertambah, tekanan pun bertambah. Tekanan pun bertambah. Ni sebenarnya hubungan antara suhu dan tekanan. Tekanan dan suhu. P tekanan, T adalah suhu. Pressure dengan temperature. Jadi ini contoh. Contoh aplikasi ataupun contoh yang berlaku di antara tekanan dan suhu. Kita tengok.
Kita tengok berkenaan dengan hukum ni. Okey, yang ni graf P lawan dengan T. Jadi P lawan T garis lurus kita dapat. Okey, jadi ini adalah berkadar terus. P berkadar terus dengan T. T dalam Kelvin. K ni maksud dia Kelvin. Okey, kPa ni adalah kilo Pascal. Kilo Pascal. Tekanan unit dia adalah Pascal. K ni kilo ni sebenarnya darab 10 kuasa 3. Darab 10 kuasa 3. Okey. Jadi hukum Gay-Lussac menyatakan bahawa tekanan adalah berkadar terus berdasarkan grafnya ni. Ni, berkadar terus melalui kosong-kosong asalan. Okey, berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap. Sama juga jisim tetap isi padu malar. Okey, jisim tetap isi padu malar. Jadi P berkadar terus dengan T. Ni berkadar simbol perkadaran. Jadi P berkadar terus dengan T. Jadi kita ada satu pemalar K. Kalau ikutkan K itu adalah kecerunan pemalar dia. Okey, kecerunan. Jadi dekat sini, bila K kat sini, T kita ubah ke sebelah sana. Ini K darab T. Bila ubah sebelah sana jadi bahagi. Jadi P bahagi dengan T. Jadi kita dapat formula bagi hukum tekanan iaitu Gay-Lussac. Yang mana sebelum dan selepas sama juga yang tadi kita akan dapat last sekali macam ni. P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi dengan T2. Okey, sebelum selepas. Satu ni sebelum, dua ni adalah selepas. Okey, boleh? Okey, Syahirah ada tanya. Okey, ruangan chatting. Kalau kita tak ubah isi padu, sentimeter padu kepada meter padu, jawapan dia sama je 161. 161. Itu soalan ke jawapan tu? Syahirah, soalan ke jawapan tu? Pertanyaan ke ataupun penyataan? Okey, sambung ini Okey, jadi kita dapat jawapan P bahagi dengan T dah. Okey, hukum Lussac kat sini P bahagi dengan T. P bahagi dengan T, P2 bahagi dengan T2. Sebelum dan selepas. Okey, istilah sebelum dan selepas sama dengan gambar rajah tadi. Sebelum perjalanan, ini sebelum. Ini selepas. Tetapi dekat sini dia tak nyatakan suhu. Berapa suhu dia tak bagi tahulah. Okey, jadi sebab kita dah dapat formula berkadar terus. Jadi formula dia P bahagi dengan T. Kita pergi kepada kepada simulasi ni. Okey, rajah 4.34 menunjukkan gas berjisim tetap. Sama yang tadi, berjisim tetap dipanaskan pada isi padu malar. Apabila suhu itu dinaikkan, tenaga kinetik purata molekul bertambah, iaitu molekul-molekul bergerak dengan halaju yang lebih tinggi. Okey, nak panas yang lebih panjang ni lebih tinggi. Okey, oleh sebab isi padu gas tidak berubah. Isi padu. Ni maksudnya bekas ni dia tak berubah. Tak berubah. Okey, bekas ni dia tak berubah. Macam tadi dia naik kan. Yang ni dia tak berubah. Okey, oleh sebab isi padu bekas tidak berubah, kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bertambah. Okey, makin bertambah pelanggaran dengan dinding. Okey, daya per unit luas permukaan dinding bekas turut bertambah. Dengan itu tekanan gas bertambah. Okey, dekat sini isi padu dia sama. Okey, sama. Bila dipanaskan, tekanan dia semakin bertambah. Itu je dia nak bagi tahu. Okey, kita ada satu bekas. Satu bekas ni tidak berubah. Jisim tetap, isi padu pun tetap. Tak berubah bekas. Lepas tu kita panaskan. Bila panaskan, tekanan dalam ni semakin bertambah. Kerana halaju molekul semakin bertambah, kadar pelanggaran molekul gas pun semakin bertambah dalam ni. Bila semakin bertambah, tekanan dia pun semakin bertambah. Prinsip ni sama dengan tong gas rumah kita. Tong gas Tong gas dia tak isi padu dia tetap je. Kalau kita letak di tengah panas, sebenarnya tekanan tu semakin bertambah. Okey, semakin bertambah. Sebab tu contohnya spray minyak wangi dalam kereta tu, setengah yang kita tengok dekat Facebook, dia letak dalam kereta, tiba-tiba meletup. Sebenarnya meletup tu disebabkan suhu. Bila diletak dekat tengah panas kereta, suhu bagi tank tu, minyak wangi tu, dia suhu semakin bertambah. Bila suhu semakin bertambah, molekul dalam tu, halaju dia semakin bertambah.
Bila hal laju semakin bertambah, tekanan makin bertambah. Bila tekanan bertambah, okey, bekas minyak wangi ataupun bekas spray tu dia tidak dapat menahan tekanan tinggi di dalam gas dalam tu. Okey, sebab tu dia boleh meletup. Okey, boleh meletup. Itu contoh prinsip. Sebab isi padu tetap. Bila tetap, bekas yang walaupun besi kat aluminium kadang-kadang dia boleh pecah, meletup. Sebab tu tong gas kita sangat tebal. Dia tak meletup lah. Kita tengok lori bawa kan, di tengah panas, dia tak tutup pun. Okay? Di tengah panas letak tong gas macam tu, tak meletup. Sebab apa? Walaupun tekanan tinggi, tetapi tong gas tu dia tebal. Berbanding dengan spray. Okay? Spray minyak wangi yang kita letak dalam kereta tu, nipis je. Kalau kita letak tengah panas, dia boleh meletup. Okay? Meletup sebab suhu bertambah, tekanan bertambah. Bila tekanan bertambah, dinding dia tidak dapat menahan tekanan yang bertambah tersebut. Boleh meletup. Okey, boleh faham kelas setakat ini? Okey, Syairah ada tanya, okey, merujuk kepada kepada soalan yang tadi. Okey, kalau kita tak ubah sentimeter padu, okey, kita tak ubah. Okey, kalau kita tak ubah, okey, kalau kita tak ubah, kita mungkin akan dapat jawapan yang sama. Okey, sebab sebenarnya kita tak ubah, dua-dua kita tak ubah. Okey, soalan yang tadi yang tadi. Contoh ni, kita dua-dua tak ubah. Bila dua-dua tak ubah, kita boleh dapat jawapan yang sama. Okey, jawapan yang sama. Tetapi suhu, temperature ni kita kena ubah. Temperature ni kena ubah sebab kita memang unit SI dia adalah dalam Kelvin. Okey, dalam untuk isi padu, sentimeter padu. Sentimeter padu sebab ini bukan kita nak cari sentimeter padu, kita nak cari suhu. Okey, kita nak cari suhu. Contoh dalam buku teks tadi, dia nak cari isi padu. Jadi dia nak cari isi padu, dia tak ubah pun ni kepada meter padu. Jadi bila dia tak ubah, dia tetap dapat jawapan sentimeter padu. Sentimeter padu. Kalau dia tukar kepada meter, akan dapat jawapan dalam meter. Tetapi pengiraan ini adalah Kelvin kan. Suhu ni kita kena tukar. Kalau kita tak tukar, kita akan dapat jawapan yang salah. Memang T memang kena tukar kepada Kelvin. Okey, kena tukar kepada Kelvin. Okey, boleh Syairah? Okey, contoh pada ni, kita ada 3 minit lagi ni. Dah nak habis. Okey, gas dalam sebuah silinder keluli tertutup mempunyai tekanan 180 kilopascal. K ni kilopascal. Okey, kilopascal ni sebenarnya 180 darab 10 kuasa 3. Maksudnya 180,000 pascal sebenarnya. 180,000 pascal. Okey, sebab jawapan dia soalan dia kilopascal, jawapan pun kita kilopascal sebab kita tak tukar ni 180,000. Kita masukkan nilai 180 je. Okey, jadi 180 kilopascal, jawapan pun adalah dalam kilopascal. Tapi kalau soalan dia kita terus masuk 180,000, dekat sini kita letak 180,000, nanti jawapan kita akan dapat 196,300 pascal. Tak ada K lah. Okey. Jadi kita balik kepada soalan ni. Okey, keluli tertutup mempunyai tekanan 180 kilopascal pada suhu 25 darjah Celsius. Jadi ini sebelum. Okey, berapakah tekanan gas itu apabila silinder dipanaskan sehingga 52 darjah Celsius? Ini selepas. Jadi kita senaraikan maklumat P1 sebelum, P2 selepas. Ini yang kita nak. Kita nak tekanan akhir. T1 tukar kepada Kelvin. Okey, ini dah pascal, tak ada masalah dah. Cuma kilo ni kita kena ingat lah. Kalau soalan tu dia letak kilo, jawapan pun mesti ada kilo. Kalau tak adalah K. Ingat unit sini, hati-hati. Okey, unit dekat sini. Kalau soalan dia tak ada K, jawapan pun tak ada K. Pascal saja. Sebab unit SI bagi tekanan adalah pascal. K ni kilo. Tukar bentuk piawai darab 10 kuasa 3. Okey, T1 dengan T2 sama, kita tambah 273. Tambah dengan 273 iaitu Kelvin. Masukkan dalam rumus hukum Gay-Lussac ataupun hukum tekanan. Okey, jadi 180 bahagi dengan 298. P2 dekat sini, kita nak cari P2. 325 ni bahagi dekat sini. Bila kita tukar sebelah sana, darab. Okey, darab.
Darat 325. Kita akan dapat 196.3 kilopascal. Okey, boleh kelas? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. Sebenarnya kita ada satu lagi. Okey, dekat sini ada satu contoh. Okey, ada satu contoh. Jadi sekejap lagi ataupun bila free, cuba buat. Jawapan dia nanti, jawapan cikgu bagi jawapan dia nak apa tu? Kira tekanan akhir. Kira tekanan akhir nanti akan dapat 173. Cikgu jawapan bagi soalan dalam modul muka surat 11 ialah 173. Nanti cuba buat. Okey, kilopascal. Okey, jawapan untuk soalan dalam modul ni, yang ni je cikgu bagi, 173.96 kilopascal. Nanti cuba kira lah sekejap lagi. Okey, jadi setakat itu saja untuk kelas hari ini. Ada soalan tak sebelum cikgu tamatkan? Ada soalan? Siapa yang belum isi kehadiran, mohon isi Siapa yang belum isi kehadiran, tolong isi. Kehadiran hari ini ada 23 orang yang masuk. 23 orang. Okey, 23 orang yang masuk. Okey, kerja rumah dia ada 3 soalan ni dekat modul ni muka surat 11. Okey, nanti cuba buat. Next kelas kita akan bincang. Kelas satu masa kita akan bincang soalan ni. Kelas seterusnya nanti kita akan bincang soalan-soalan dalam modul ni. Jadi, buat yang ni, lepas tu selesaikan bermula daripada atas lah. Cuba buat satu persatu, nanti kita akan bincang. Ni kan, ni contohnya ada 6 soalan untuk buat tahap tertentu. Okey, cuba buat. Nanti kita akan bincang sikit-sikit secara detail lah. Okey, setakat itu saja kelas. Kalau ada soalan, boleh type ataupun buka mikrofon. Okey, kalau tak ada. Okey, setakat itu sahaja kelas hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye-bye. Okey. Sama.